Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan, memperdalamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah dan Allah SWT telah memberikan kepada kita satu suasana, satu keadaan yang penting, iaitu kita berada dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Dan Alhamdulillah dalam bulan Ramadan, maka marilah sama-sama kita memperbaiki niat kita, iaitu kita mentajdidkan iman kita dengan kita mentajdidkan syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membebaskan kita daripada syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syirik yang kami tahu dan syirik yang kami tak tahu. Dan kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hidupkanlah kami bersama-sama dengan iman. Hidupkanlah kami bersama-sama dengan Islam. Dan kita minta, ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati bersama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, rendah diri kita bersalawat kepadanya. Yang ketiga, mari sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah, meletakkan hati kita ke bawah, di bawah daripada kebenaran Allah, dengan kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan kami kelemahan kami, keaiban kami, kehinaan kami, janganlah jadikan dosa-dosa kami, rawasib jahiliyah yang ada pada kami, penghalang kepada hidayahmu, penghalang kepada taufikmu, penghalang kepada barakahmu, penghalang kepada rahmatmu, penghalang kepada segala pertolongan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmatnya, barakahnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita, insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan berbincang mengenai satu tajuk yang penting, yang amat penting dalam tarbiyah Islam, iaitu berkenaan dengan Al-Quran dan berkenaan dengan persiapan akhir zaman
juga berkenaan ancaman-ancaman. InsyaAllah kalau tak sempat kita akan bersambung besok, bersambung hari Isnin, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan Allah, Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, hidayah kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, yang menjadi penerang, menjadi penjelas kepada petunjuk. Maknanya Al-Quran ni bukan saja sebagai petunjuk, tetapi dia menjelaskan lagi, dia memperdalamkan lagi petunjuk tadi, dan kemudian dia menjadi pembeza di antara Al-Furqan, wal Furqan. Dia juga menjadi pembeza antara Al-Haq dan Batil. Ayat ini sebenarnya amat relevan dengan persiapan kita di akhir zaman, terutamanya mereka yang nak selamat. Nak selamat, seolah-olahnya ayat ini menggambarkan pada kita, siapa-siapa yang tidak ada Al-Quran, dia tidak akan dapat petunjuk. Seolah-olahnya tidak ada Al-Quran, dia tidak akan dapat penjelasan, penghayatan dalam hidayah tadi, petunjuk. Dan dia tidak akan dapat membezakan Al-Haq dan Batil. Tidak akan dapat membezakan Al-Haq dan Batil. Jadi apabila tidak dapat membezakan Al-Haq dan Batil, maka apa akan berlaku kepada orang tersebut? Sesat. Dia akan jadi sesat. Dia akan jadi terikut dengan Dajjal. Bila keluar Dajjal, dia akan terikut dengan Al-Masih Dajjal. Ini adalah antara petunjuk-petunjuk daripada ayat ini. Yang mana kita gambarkan dalam ayat ini seolah-olahnya menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, dan menjelaskan hidayah. Yang saya nak sebut di sini bukan sahaja sebagai petunjuk. Di mana Allah gambarkan Al-Quran itu, padanya itu diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadana allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Hudan linnas. Jadi Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda. Bukan saja dia menjadi petunjuk kepada orang yang beriman, tetapi dia juga menjadi memberikan penjelasan, bayan. Dan wa bayyinatin minal huda. Dan dia juga menjadi penjelasan kepada hidayah. Jadi hidayah yang kita dapat ni, petunjuk yang kita dapat ni, kita tak akan dapat penjelasan yang lebih jelas melainkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni kan, dia bukan sahaja setakat kitab yang penuh dengan mukjizat, dengan kelebihan, keajaiban, kehebatannya, kerana dia merupakan firman Allah yang maha berilmu, yang maha bijaksana. Dia juga merupakan satu kita kata satu jalan untuk kita mendapatkan al-bayan. Al-bayan ni apa? Penjelasan, keterangan, kita kata penghayatan. Al-bayan wa bayyinatin minal huda, ke atas hidayah. Jadi kita dah ada Islam kan? Dah ada Islam. Dah ada iman? Dah ada iman. Dah ada taqwa? Dah ada taqwa. Tetapi nak mendapat bayan, nak mendapat penjelasan lagi ke atas apa yang ada pada kita itu, kita perlukan Al-Quran. Perlukan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, kita tak akan dapat penjelasan. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ini. Dan sebab itulah yang kita lihat, bukan sahaja kita memerlukan kepada hidayah, kita juga memerlukan kepada bayyinatin minal huda. Bayyinatin minal huda, kita perlukan kepada penjelasan, penerangan berkenaan dengan al-huda, iaitu hidayah daripada Allah. Dan dia juga menjadi al-furqan, ataupun disebut dia digambarkan sebagai wal furqan, dia juga menjadi sebagai pembeza di antara al-haq dan batil. Sebab tu nama Al-Quran juga dipanggil sebagai al-furqan. Jadi sebab tu di akhir zaman ni Dajjal akan datang. Dia akan mengelirukan, dia akan menyesatkan, dia akan merosakkan umat. Semua umat akan rosak kecuali
yang bersama Al-Quran. Jadi kalau kita ni, kita rasa ilmu kita dah tinggi, kita rasa iman kita dah baik, dah tinggi, akhlak kita dah sempurna, takwa kita pun dah okey, tapi kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita tak baca dia, tak tadabbur dia, tak teliti dia, tidak benar-benar menghayati dia, malahan memperjuangkan Al-Quran. Kita bimbang apa yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Kita tidak akan bertambah dekat dengan hidayah. Kita dah ada hidayah, akhirnya hidayah tu Allah ambil pula. Sebab tu ramai orang akan murtad, ramai orang akan sesat. Kenapa? Tanpa Al-Quran. Tanpa Al-Quran. Dan dia tidak akan dapat membezakan. Wal furqan, dia tidak akan dapat membezakan yang mana al-haq dan batil. Yang mana al-haq dan batil. Jadi datang Dajjal bersama sistem dia. Dajjal ni ada sistem dia. Apa nama sistem dia ni? Sistem jahiliyah. Sistem jahiliyah. Sistem yang penuh dengan kegelapan. Apa maksud kegelapan? Kegelapan itu maksudnya dia terputus daripada Allah. Kita akan tengok nanti. Kemudian yang kedua yang saya nak sebut dekat sini ialah bahawa Nabi SAW telah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasul SAW? Unzilat suhuful Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madaina min Ramadan. Wal Injil li salasa asyrata khalat min Ramadan. Wa anzalallahu al-Quran li arba'in wa ishrin khalata min Ramadan. Al-hadis riwayat Imam Ahmad. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang menarik. Hadis ini daripada Wasilah bin Al-Aqsa Al-Asqa radhiyallahu anhu. Dia telah menyatakan bahawa ayat ini telah memuji Ramadan. Kerana dia telah dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan saja diturunkan dalam bulan Ramadan, begitu juga oleh suhuf dan kitab yang lain. Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurah diturunkan pada hari yang ke-6 bulan Ramadan, tanggal yang ke-6. Injil diturunkan pada tanggal ke-13 bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan pada tanggal ke-24 ataupun setengah pandang kata 17 Ramadan. Jadi di sini kita lihat bagaimana semua suhuf-suhuf dan kitab-kitab yang lain diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan kitab-kitab dan suhuf yang lain telah diturunkan sekaligus. Tetapi Al-Quran diturunkan di langit yang pertama, Baitul Izzah. Kemudian pada bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Kemudian dia pun diturunkan bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Dan di sinilah menurut keadaan dan keperluan semasa, dia menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dia menjadi petunjuk kepada manusia. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini ramai orang ada petunjuk hidayah. Ramai orang ada hidayah. Jadi mereka pun masuk Islam. Hari ini agama yang terbesar di dunia ialah agama Islam. Agama Islam. 1.8 bilion kalau tak silap saya, lebih kuranglah agama Islam berkembang paling cepat. Tetapi orang Islam yang 1.8 bilion ini, dia akan berpecah tiga bila Dajjal keluar. Dajjal keluar pecah tiga. Pecah tiga. Yang orang beriman, mukmin tanpa nifak, tak ada sikit pun munafik. Orang munafik tanpa iman. Orang yang Islam, yang ada Islam tetapi cinta kepada maksiat, fasik. Jadi tiga ni. Daripada tiga ni, bila Dajjal datang, dua yang terakhir akan habis. Ditelan oleh kesesatan. Ditelan oleh kesesatan. Maknanya yang munafik pun habis, yang fasik pun habis. Yang satu aja. Siapakah yang satu ni? Al-mu'min. Ataupun mu'minin. Jadi orang mukminin ini apa yang menyebabkan dia kuat? Apa kekuatan yang ada pada dia yang menyebabkan dia boleh tahan daripada
serangan-serangan Al-Masih Dajjal tadi, selain daripada hidayah yang ada pada dia, dia ada Al-Quran. Dia ada Al-Quran. Dia hidup bersama Quran. Jadi orang yang hidup bersama Quran ini, Allah akan selamatkan dia. Maka di sinilah kita melihat bagaimana perkara yang penting ialah kita ingin mencontohi apa yang ada pada sahabat-sahabat dulu. Sebab sahabat-sahabat dulu, apakah yang menyebabkan mereka berubah daripada seorang hamba yang tak tahu apa-apa menjadi seorang pemegang perbendaharaan negara, Bilal Ibn Rabah. Kan, dia pernah memegang perbendaharaan negara, jawatan dia. Kan, governor lebih kuranglah kan. Apa yang menyebabkan dia berubah jadi orang yang begitu? Al-Quran. Dia bukan pergi University of London buat accounting. Dia tak buat apa ni satu lagi? Allah SWT. Yang belajar future economy tu. Siapa tak ingat dah. Kan? Apakah yang menyebabkan seorang yang gangster, yang bunuh orang, bunuh anak sendiri, yang buat macam-macam jahat, kan, menjadi seorang yang akhlaknya baik, sehingga Nabi gambarkan kalau adalah Nabi selepas aku, dialah orangnya, itulah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa dia? Apakah dia? Maka Al-Quran. Al-Quran yang menyebabkan berubahnya manusia. Jadi hari ini kita Islam, tapi kita tidak Islam bersama Al-Quran. Kita Islam bersama keturunan. Mak ayah kita dah Islam, alhamdulillah kita Islam. Tetapi kita tidak menghayati Al-Quran. Kerana Al-Quran telah berjaya dipisahkan daripada kehidupan orang beriman hari ini. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, ya rahmati Allah, persiapan pertama Dajjal nak keluar, persiapan pertama yang Dajjal nak keluar ni, ialah apabila Al-Quran tidak dikuasai oleh orang Islam, orang beriman. Kenapa? Sebab dia nak sesatkan umat. Dia nak sesatkan umat Islam. Bila dia nak sesatkan umat Islam, tapi Al-Quran masih lagi bermaharajalela, Al-Quran masih lagi dikuasai oleh umat Islam, Al-Quran berada dalam keadaan dihayati sepenuhnya oleh umat Islam luas, di mana-mana saja, kita kata bermaharajalela, di mana-mana saja ada Al-Quran, maka dia tidak akan menang, dia tak akan datang. Dia tak datang. Sebab tu ada pandangan menggambarkan Al-Masih Dajjal akan datang masa bila dia datang? Masa setelah Islam boleh bersama-sama dengan agama lain. Islam dah jadi agama lain ataupun Islam dah bersama-sama dengan agama lain, sama rata, maka Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar. Dan apabila tempat ibadah dia jadi sama, dekat situ boleh orang Islam sembahyang, kat situ boleh orang Hindu sembahyang, kat situ boleh orang Kristian sembahyang, boleh orang menyembah berhala sembahyang kat situ, orang Islam pun sembahyang kat situ. Bila orang Islam dah berada dalam keadaan jauh daripada ajaran Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, maka dia akan datang. Dia nak memancung, dia nak pancung sisa-sisa Al-Quran yang ada di dalam kehidupan orang itu. Jadi sebab itulah kita lihat sebenarnya, dan apakah kunci kekuatan yang ada kepada seseorang itu yang beriman. Kunci kekuatannya setelah dia beriman, setelah duduk dalam tarbiyah, setelah duduk dalam perjuangan Islam, ialah dia hidup bersama Al-Quran. Maka kita pada petang ini ingin sama-sama merasakan bahawa yang menjadikan kita mulia bukan pangkat kita. Yang menjadikan kita hebat bukan ilmu kita. Yang menjadikan kita kuat bukan harta kita, bukan pengaruh kita. Yang menjadikan kita mulia, hebat, kuat ialah apabila kita bersama Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah yang membawa kemuliaan kepada hidup kita. Al-Quran ni firman Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sambut nuzul Quran, hari ni semua orang sambut nuzul Quran. Ceramah di sana sini. Tapi adakah mereka yang mendengar ceramah Al-Quran itu, nuzul Quran itu, hidup bersama Al-Quran? Ini kunci kita benar-benar. Sebab apa dalam ayat ini Allah menggambarkan bersempena dengan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan dalam bulan Ramadan itu padanya Al-Quran. Hudal linnas. Sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinati minal huda. Dan menjadi penjelas. Menjadi penjelas kepada petunjuk tersebut.
Jadi maknanya hidayah kita tidak akan tertingkat. Janganlah kita kata saya nak tarbiyah diri saya nak tingkatkan diri saya, nak jadi orang yang kuat, taifah mansurah bersama dengan al-mahdiyin, tetapi kita jauh daripada Quran. Jauh daripada Al-Quran. Jangan kita rasa kita boleh selamat di akhir zaman tanpa Al-Quran. Sebab tu Allah gambarkan dalam ayat ini, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah SWT menggambarkan Al-Quran menjadi al-huda, petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin, dan menjadi penjelas, menjadi penerang kepada hidayah itu. Dan kemudian wal furqan, dan menjadi apa? Yang membezakan. Hanya dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita satu kekuatan untuk membezakan yang mana al-haq dan batil. Hari ini ramai orang baca Quran, tetapi Nabi kata tak lepas kerongkong. Tak lepas dia punya kerongkong. Maknanya baca kat lidah aja. Maknanya dibaca lidah dia ni sampai kat sini aja. Ini tajwid ni. Tajwid ni semua daripada lidah ni semua ni sampai ke kerongkong. Ni tajwid, bacaan tajwid kita. Sedap bacanya, tajwidnya sedap. Tajwid ni betul, taranumnya sedap. Baca, tapi tak lepas dia sampai sini je. Kenapa? Kerana dia rupa-rupanya tidak menghayati Al-Quran. Dan mereka keluar Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih cepat daripada anak panah keluar daripada busurnya. Lebih cepat daripada anak panah keluar daripada busurnya. Jadi dia melepaskan dirinya daripada Islam. Kenapa? Al-Quran. Nabi gambarkan sifat dia, Al-Quran hanyalah di sekitar mulut lidah. Baca je, baca je. Hari ini, orang Islam baca pun susah. Orang Islam baca pun susah. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, kita pada hari ini nak betul-betul tundukkan diri kita pada kesedaran. Kita nak rasa, nak sedar. Kita kena hidupkan diri kita dengan Al-Quran. Bukan main-main. Al-Quran ni bukan main-main. Persiapan awal untuk kita menghadapi Al-Masih Dajjal, persiapan awal. Bukanlah duduk di hutan. Bukanlah main panah. Bukanlah berkuda. Bukanlah tukar duit kepada emas. Bukanlah kita sediakan makanan-makanan kita. Sebab Dajjal datang dalam keadaan kemarau. Itu semua persiapan. Tapi persiapan awal, asas, dasar. Kepada semua persiapan-persiapan itu, kita hidup bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sebut ni dia menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi hidayah. Jadi kalau kita ada alam, ada kuda, ada ladang, ada pertanian, semua ada. Tapi Al-Quran tak ada, tak hidup Al-Quran. Maka kita akan diratah oleh Al-Masih Dajjal. Diratah. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena rasa akan hal ini, maka kita kena mendekati Al-Quran sebagaimana yang sepatutnya. Dan inilah yang menyelesaikan masalah kita. Kenapa kita ada banyak masalah hari ini? Sebab kita jauh daripada Al-Quran. Kenapa kita susah nak meningkat? Sebab kita jauh daripada Al-Quran. Kenapa kita tidak boleh mencapai sesuatu yang kita hajatkan? Nak dekat Allah susah, nak zikir susah. Semua payah. Kerana kita jauh daripada Al-Quran. Jadi kita nak tengok akan hal ini. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut pada hari ini, kita nak hurai sikit. Kita nak tengok sikit insya-Allah berkenaan jil Quran. Jil Quran. Berkenaan dengan generasi Al-Quran di akhir zaman. Jil Quran fi akhir zaman. Generasi Al-Quran di akhir zaman. Jadi kita bukan hanya setakat kita nak baca Quran. Tapi kita nak faham macam mana kita nak mendekati Al-Quran. Jadi inilah sebenarnya yang telah melahirkan generasi yang kuat. Yang bermula dengan generasi zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu, kenapa Nabi kuat? Kenapa sahabat-sahabat kuat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mendapat Al-Quran, dia hanya merupakan seorang manusia je. Biasa. Walaupun akhlaknya baik, Al-Amin. Dia gelaran pada Nabi Al-Amin. Walaupun pada sahabat-sahabat kita dengar mereka, sebahagian mereka memang bagus, baik, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
memang akhlaknya baik kan. Memang dah asalnya baik kan. Dan Nabi sendiri seorang yang dicontohi, model. Tetapi apakah yang menyebabkan dia berbeza daripada yang lain? Apakah yang menyebabkan sahabat-sahabat berbeza daripada yang lain? Ialah apabila turunnya Al-Quran. Apabila turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya orang biasa telah menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pesuruh Allah. Bila Al-Quran turun, dia dah berubahlah. Berubah. Luar biasa. Hidup bersama Al-Quran. Sebab tu bila ditanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa kata dia? Bagaimana akhlak Rasul? Bagaimana saksiah Rasul, kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dia kata Al-Quran yang bergerak. Al-Quran yang bergerak. Al-Quran yang hidup. Ini adalah perkara yang pertama sekali yang kita nak kena rasa pada petang ini, bahawa kita nak selamat di akhir zaman mesti bersama Al-Quran. Selepas Al-Quran apa? Selepas Al-Quran ialah Al-Hadis. Al-Hadis Syarif. Dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kata Nabi apa? Kamu pegang dua benda ni, tak sesat. Selama-lamanya. Abadan. Abadan. Tak sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi hadis Nabi ni sebenarnya dia bergantung kepada Al-Quran juga. Hadis Nabi ni huraian kepada Al-Quran. Tafsir kepada Al-Quran, hadis Nabi. Dalam bentuk kehidupan, itu nama hadis Nabi. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, di mana kemuliaan seseorang? Sejauh mana Al-Quran hidup dalam diri mereka. Jadi pada hari ini, Alhamdulillah, kita bercita-cita hantar anak kita pergi madrasah tahfiz sebagai nak ajar belajar Quran. Alhamdulillah. Tetapi masalahnya, perkara yang menjadi masalah sini, Al-Quran dia tidak menjadi sumber tarbiyah. Menjadi hafalan-hafalan je. Sebab tu lebih kurang, ada berapa 120,000 kot. Lebih kurang lah. Saya tak ingat. 120,000 orang. Pelajar-pelajar tahfiz. Bila berlaku PKP, kan, mereka tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi tahfiz. Mereka hidup dalam keadaan yang bermaksiat. Ada terlibat dengan kes rogol, ada terlibat dengan kes macam-macam kes. Ni anak-anak tahfiz ni. Kenapa? Madrasah. Kenapa? Sebab tahfiz ataupun Al-Quran belum lagi menjadi sumber tarbiyah. Jadi ini kita nak sama-sama tengok insya-Allah pada hari ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul sebagai rasul bersama Al-Quran. Dan di sinilah kita lihat bagaimana apakah perkara yang telah membina kekuatan mereka pada masa itu ialah tarbiyah Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi sumber. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan tengok apa rahsia dia. Apakah rahsia yang ada kepada generasi Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita kena repeat semula. Kita kena ikut semula, buat semula. Pada sekarang ni. Kita kena buat semula, barulah kita boleh menjadi jil Quran fil akhir zaman. Jil Quran fil akhir zaman, iaitu generasi Al-Quran pada akhir zaman. Dan generasi Al-Quran pada akhir zaman akan menang. Itu janji Allah. Akan menang. Jadi Taifah Mansurah dia menang. Jadi dia bukan hanya sekadar kita duduk buat program sebagainya, buat macam-macam. Tapi kita sebenarnya membina kekuatan bersama Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan kepada kita dalam bentuk gambaran yang jelas bahawa Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kejayaan sahabat-sahabat dahulu bukanlah sebab peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab Rasulullah SAW ada baru boleh berjaya. Sebab itulah, kalaulah andainya kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam dia nak kena ada sampai bila-bila baru kita boleh berjaya, maka sudah tentu Allah tidak wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak wafatkan Nabi. Tapi sebenarnya yang diperlukan oleh umat yang lebih awal, lebih asas, yang lebih penting daripada kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran itu adalah merupakan
firman Allah, mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi dan sampai kepada hari ini. Iaitu kita nak kena rasa akan kekuatan kita berada bahawa sesungguhnya bukan dah kita nak kena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah kita boleh berjaya. Nanti ada orang cakap macam mana kita nak jadi macam mana sahabat-sahabat, kita tak ada nabi, tak ada rasul, mungkin kita akan diratah, dilanyak, dimakan dan sebagainya oleh Dajjal. Salah, pandangan tu salah. Sebenarnya bukan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu itulah merupakan kekuatan yang paling hebat dari sudut manusia ni, tetapi sumber kekuatan itu datang daripada Al-Quran. Maka di sini kita melihat punca kegagalan kita pada hari ini bukan kerana tidak adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punca kegagalan, kelemahan umat pada hari ini kerana mereka tidak mengambil program yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil manhaj tarbiyah Al-Quran, sistem tarbiyah Al-Quran, sehingga menyebabkan kita jadi macam mana kita hari ini. Kita jadi macam mana kita hari ini. Tak boleh nak fokus. Tak boleh nak kita kata nak meningkat, susah nak meningkat. Jadi pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi sebab itulah rahsia pertama Injil Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga rahsia pertama untuk kita menjadi kuat sebagaimana sahabat-sahabat dahulu. Sebagaimana sahabat-sahabat dahulu, nak jadi kuat macam mana sahabat dahulu, ialah kita mestilah menjaga sumber kehidupan kita. Sumber pendidikan dalam kehidupan kita, tarbiyah, mestilah Al-Quran. Jadi sumber kita nak meningkat, sumber kita nak hidup dengan kuat, sumber kita nak bergerak, mestilah Al-Quran. Mestilah Al-Quran. Dan hanya Al-Quran sahaja. Untuk kita membina kekuatan kita, sumbernya mesti Al-Quran. Dan hanya Al-Quran sahaja. Barulah kita akan kuat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita. Sahabat-sahabat tanya, Ya Aisyah, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang kelakuan, tentang perangai, tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa beliau jawab? Sesungguhnya kehidupan mereka, kehidupan Nabi Rasulullah, dia punya cara dia berlaku, perangai dan sebagainya, itulah adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Akhlak dia itu adalah Al-Quran. Jadi sebab itulah akhlak Al-Quran inilah sebenarnya yang mana Al-Quran ini telah menjadi contoh kepada yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Al-Quran turun, dia turun kepada dia berperingkat kan, sikit-sikit ayat tadi, maka diamalkan. Turun, diamalkan. Turun, diamalkan. Disampaikan, diamalkan. Ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan kepada manusia. Jadi apa akhlak Rasulullah SAW yang pertama sekali? Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia dapat wahyu daripada Allah, dia tengok, dia terima wahyu tu, dia menghayati wahyu tu, dia memahami makna dia mengamalkan dan dia menyampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh yang terbaik. Apa contoh terbaik tu? Al-Quran. Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi mereka yang nak berjumpa dengan Allah. Jadi kita ni nak berjumpa dengan Allah, apakah akhlak yang kita kena contohi? Qudwah hasanah tadi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasul? Khuluquhul Quran. Akhlaknya ialah Quran. Jadi sebab itulah kita apabila kita meneliti semula kehidupan kita, kenapa hari ini kita mengambil sumber yang lain? Cara kita beradab, cara kita berakhlak, cara selesaikan hidup kita, cara selesai masalah, cara kita berhadapan dengan manusia, cara kita berhadapan dengan projek, pekerjaan, semua kita ambil cara orang-orang barat, cara orang-orang yang tidak ada hidayah. Kan? Sebab tu saya nak sebut kat sini. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan.
Mark my word, orang putih kata. Mark my word. Masalah sumber hidup kita ni, sumber hidayah ni, sumber tarbiyah ni telah menghuru-harakan kita hari ni. Saya bagi satu contoh. Kenapa hari ni susah betul kita nak menghayati sembahyang, menghayati puasa? Susah betul. Kenapa? Sebab kita dididik oleh pendidikan yang sekular. Pendidikan kita sekular. Malahan, tahukah kita, kalau tuan-tuan, puan-puan buat kajian, tahukah kita, sebahagian besar daripada teknologi, sains, pendidikan yang ada pada hari ini, diilhamkan oleh iblis. Diilhamkan oleh iblis. Sebab tu teknologi yang ada pada hari ini, sains yang ada pada hari ini, kebanyakan yang kita ambil daripada barat. Kalau barat, dia beriman, tak apa. Tapi barat yang tidak beriman. Bila dia tidak beriman, dasarnya bukan iman. Kita ambil daripada orang barat. Saya ingat lagi. Saya dulu, masa belajar dulu, semua pakat-pakat suruh pergi Amerika semua. Semua suruh pergi Amerika. Pergi UK. Mula-mula UK. Kenapa pergi UK? Kenapa belajar kat UK? Bangga dengan degree daripada UK. Bangga. Kalau PhD daripada UK, tak sama dengan PhD dengan Amerika. Tak sama. PhD UK lagi bagus. Ini orang UK cakap. Jadi sebenarnya, kalau kita tengok sungguh-sungguh, saya ada sebahagian daripada video-videonya yang saya dapat daripada dokumentari. Saya petik-petik ada. Tapi saya nak kena cari baliklah. Dan bila kita baca sejarah, bagaimana ilmu itu bergerak, berevolusi. Kita melihat sumber ilmu itu, kebanyakan sains yang ada sumbernya daripada iblis. Siapa yang hebat? Contohnya Einstein. Orang kata Einstein ni dia adalah orang Yahudi, orang katalah kan. Betul dia. Dia mengaku dia sebagai Yahudi. Tapi dia bukan Yahudi biasa ni. Dia Yahudi yang datang daripada keturunan Khazarian. Dia Khazarian. Siapa Khazarian ni? Khazarian inilah yang digambarkan oleh para ulama yang mengkaji. Dan mereka yang mengkaji, mereka lah daripada golongan Gog dan Magog. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Jadi banyak ilmu kita daripada Ya'juj dan Ma'juj. Daripada iblis. Jadi orang kata, mana ada Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. Mana kita tahu tak keluar lagi? Saya dengar ustaz cakap, ustaz tempat kajian tak? Kalau kita mengkaji, tidak mustahil. Ya'juj Ma'juj dah keluar. Sebab tu kita tak boleh menang. Tak boleh menang. Lawan, kalah. Lawan, dia dah kontrol semua sekali. Terror dia ni. Ni kumpulan yang terror ni. Banyak bukti-bukti menunjukkan mereka dah ada. Dan mereka akan keluar habis. Apabila akhir zaman, lawan dengan Isa, dia akan keluar habis. Sekarang ni dah keluar dulu. Sebahagian keluar dulu. Mereka cerdik. Dan teknologi yang ada juga, sebahagiannya daripada yang teknologi yang hebat-hebat ni, wave ni, gelombang dan sebagainya, daripada iblis, ilham iblis. Mereka penyembah syaitan. Ini daripada yang kita... Jadi sumber yang kita ambil ni, kita pun belajarlah dekat Amerika. Biomedical engineering. Wah, hebat nama dia kan. Kita pun belajarlah dekat UK. Accounting, doctor, specialized in virology. Yang pakar dalam virology, virus, pakar dalam vaksin. Kita kata hebat dah kita belajar dekat timur, pandang ke timur pula. Jepun, engineering, otomotif, maknanya kereta, saya belajar kat Jepun. Pandang timur, pandang barat, tak pandang ke Islam. Ni siapa punya ajaran? Syaitan. Syaitan punya ajaran. Pandang timur, pandang barat, tak pandang Islam. Ya sebab tu, kenapa rosak umat Islam hari ini? Kerana sistem pendidikan dia dah kuasai. Jadi dasarnya bukan kita kata sains tu semua tak baik. Tidak. Kita tak cakap sains tak baik. Tapi oleh kerana dasar metodologinya yang dia belajar itu daripada iblis ataupun daripada yang tidak beriman, maka kita ambil semua sekali, maka habis. Sebab itulah satu ketika dulu, mula-mula dulu saya heran juga. Contohnya istilah Islamization of Knowledge, UIA. UIA. Saya mengajar UIA. Jadi kami didedahkan dengan Islamization of Knowledge. Saya kata, kenapa
knowledge ini nak diislamkan? Nak diislamkan. Knowledge ini bukankah daripada Allah? Semua daripada Allah. Tapi kenapa nak diislamkan? Rupanya, kita tengok sungguh-sungguh, perhati, betul lah. Rupanya dasarnya itu bukan iman. Dasarnya bukan Islam. Sebab tu dia belajar, and science, and akhirnya merosakkan dunia. Dunia rosak sebab sains. Dunia rosak sebab sains. Jadi ada tak sains yang baik? Ada yang baik. Tapi yang tak baik banyak. Jadi sebab tu sumber. Sumber pendidikan kita. Sebab tu para doktor kita hari ini seperti tersihir. Doktor perubatan seperti tersihir dengan ilmu yang mereka dapat di bawah tajaan Rockefeller Foundation. Doktor kita. Tak semua doktor. Tapi sebahagian besar doktor yang ada pada hari ini. Yang dikenal sebagai doktor. Kecuali mereka yang tidak mengikut sistem tarbiyah doktor yang datang daripada Rockefeller. Tuan-tuan carilah yang mana satu Rockefeller ni. Sumber penting. Dalam pendidikan, kita dah menjadi huru-hara. Kenapa? Kerana sumbernya bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Dalam ekonomi, juga sumbernya bukan Al-Quran. Sebab tu kita mengkaji. Kita belajar ekonomi sampai PhD. Tetapi kita boleh menerima riba. Riba kita boleh terima. Atas nama darurat, kita boleh buat pinjaman berbunga. Atas nama darurat. Sedangkan antara pandangan daripada para ulama kita yang salafus salih, tidak ada istilah darurat di dalam meminjam. Tidak ada istilah darurat. Darurat ni, yang dikatakan darurat ni apabila dia merosakkan agama kita, nyawa kita. Merosakkan yang daruriyat, dan merosakkan hajiat, itu boleh lagi. Dua ni. Kalau maqasid syariah daruriyat ni apa? Yang merosakkan agama kita, merosakkan nyawa kita. Sampai macam contohnya, kita boleh tak makan babi? Tak boleh makan babi. Dalam babi kata haram. Haram makan babi. Boleh makan babi tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh makan babi? Sebab dalam Quran kata tak boleh. Bukan sebab tak ada cacing. Jadi ada orang kata apa? Kita darurat. Oleh kerana dia telah bertukar bentuk kepada bentuk lain, tak jadi dah rupa babi. Tak jadi dah daging babi, dah jadi lain dah. Dari bakar dia apa, dah jadi awab, dah jadi benda lain. Istihala dipanggil benda lain. Maka boleh makan. Kenapa? Susahlah kalau tak boleh makan. Coklat semua ada dia. Makanan ni ada dia, makanan tu ada dia. Susah. Boleh. Dah berubah. Tuan-tuan, puan-puan. Kita tahu dah berubah. DNA dia berubah tak? DNA babi tu berubah tak? Okey, kita kiaskan dengan arak. Cuka, anggur, air anggur. Air anggur, kemudian jadi cuka. Tapi sebelum tu, dia jadi arak. Jadi dia tukar secara natural jadi cuka. Tak apa. Kata ulama macam boleh. Air anggur bukan sama dengan babi. Air anggur asalnya anggur. Air anggur asalnya anggur. Betul? Anggur tu halal ke haram? Halal. Dia berubah menjadi arak. Haram. Kenapa haram? Kerana dia memabukkan. Bukan bahannya haram, tapi memabukkan yang haram. Dia jadi arak. Yang boleh memabukkan. Sikit pun tak boleh. Tak boleh sikit pun. Walaupun tak mabuk, tapi dia boleh memabukkan. Sikit pun tak boleh. Haram jadi arak. Dia bertukar jadi anggur, bertukar menjadi cuka. Menjadi cuka. Tanpa ada tahu apa-apa. Jadi cuka. Boleh tak? Boleh cuka. Sebab dia tidak memabukkan. Asalnya apa? Asalnya harus. Babi. Bertukar mencari coklat. Tak sebut nama. Coklat apa? Coklat. Dia telah mengalami proses perubahan bahan kimia. Kimia berubah. Dia tahu ke kimia? Ustaz yang cakap tu tahu ke kimia? Saya tanyalah. Dah berubah. Memanglah berubah daripada daging jadi dalam bentuk molekul. Yang betul. Tapi asal dia apa? Asal dia haram. Haram asal dia.
Bukan anggur tadi. Kita tak boleh samakan. Air arak dengan tak sama. Arak asalnya anggur tu halal. Babi asalnya haram. Bila haram? Kan? Bila haram? Sumbernya haram. Okey. Bila kita ambil dia, diproses, dia kata dah tak jadi daging babi dah. Dah tak ada rasa babi dah. Tak rasa babi. Rasa lain aja, tak ada rasa babi. Maka dia kata, boleh istihalah dia kata. Macam cuka tadi. Tuan-tuan, puan-puan, DNA dia berubah tak DNA dia? DNA dia tak berubah. DNA dia tetap babi. Sebab tu kita boleh kesan. Ini DNA babi ni. Ini DNA babi. Bila babi, asal babi tu apa? Halal ke haram? Haram. Tiba-tiba ustaz kita, dia jadi pakar bahagian biogenetik pula. Dia pun kata halal. Dia kata apa? Dah berubah. Dia dah berubah macam cuka. Tak sama. Cuka asalnya halal. Anggur halal. Dia tukar DNA. Masih sama cuka anggur. Cuma dia tidak memabukkan. Jadi cuka. Yang ini jadi arak. Tak boleh. Dia memabukkan. Arak. Tapi DNA dia masih lagi anggur. Tapi dia memabukkan. Tak boleh. Yang ini cuka. Dia tak memabukkan. Boleh. Sebab DNA dia masih lagi anggur. Yang babi ni tukar dalam bentuk apa pun. DNA dia babi. Sebab tu bila DNA dia babi. Kita kata ini DNA babi. Kita tak cakap ini DNA coklat. Tak cakap. Ini DNA ikan. Ini bukan DNA coklat. Walaupun dah masuk dalam coklat. Kita tak cakap tu. Kita cakap ni DNA babi ni. Ada DNA babi. Maka kenapa kita kata halal? Nampak? Kenapa ustaz-ustaz kita berfikiran macam gitu? Yang pertama kerana sumber. Sumber tarbiyah pendidikan tadi. Kan? Jadi dia ingat, okey dah. Ini kata istihalah. Dia tak faham. Proses tadi tak mengubah DNA. Bila tidak mengubah DNA, dia masih lagi babi. Kan? Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Yang haram pada babi itu apa? Apa yang haram pada babi itu? Allah ada sebut ke? Babi itu haram pada kulitnya. Babi itu haram pada dagingnya. Babi itu haram pada rupa dia. Jangan tiru rupa dia, hidung terbesar. Adakah Allah sebut macam itu? Adakah Nabi sebut, babi ini haram tu kat ekor dia, dekat kaki dia, dekat daging dia, jangan makan, jangan sentuh, tak boleh sentuh kulit. Adakah Nabi sebut? Babi haram, fakat. Muktamad, fakat haram. Tapi kenapa boleh timbul satu pemikiran baru, kata, ini. Kerana sumber pendidikan tadi tidak berasaskan kepada iman, tidak berasaskan kepada Islam. Jadi manusia ni sesat. Sesat. Kenapa sesat? Tidak mengambil Al-Quran. Kita ambil rujukan kita, sumber rujukan kita. Begitu juga medicine, sama juga doktor kita. Sebab tu kenapa, tuan-tuan puan-puan, kenapa ada ustaz, tak ada ustaz? Ada ustaz, tak ada ustaz? Kenapa yang ni ustaz? Yang ini tak ada ustaz? Kenapa? Sebab kita sekular. Kita pisahkan. Sedangkan dalam Islam, tidak ada ustaz tak ustaz. Ustaz ni guru, cikgu. Ustaz ni guru. Dia ada panggil ustaz sebab dia mengajar. Itu ustaz. Ustazun mengajar kan? Guru, cikgu. Jadi ustaz ni guru. Kenapa dia ada ustaz? Sebab dia mengajar. Itu gelaran untuk orang yang mengajar, cikgu, guru kan? Al-ustaz. Bukan ustaz ni satu gelaran lahir daripada pendidikan dia macam itu. Semua orang kena. Ini sekular yang pisahkan kita. Sekular yang pisahkan kita. Sebab tu ada orang hari ni cakap, dia ni ada ustaz ke tak ada ustaz, belajar medical engineering, tapi cakap pasal ni macam ustaz tak ada ustaz. Ada orang cakap macam itu pula kan. Ada orang petikai kan. Tuan-tuan, saya minta maaf lah. Saya ada juga belajar agama, insya-Allah. Saya tak pandai agama sangat, tapi ada belajar sikit-sikit. Ada orang cakap kan. Begitulah lebih kurang. Tapi nak sebut sini sumber. Yang cakap ni pun ustaz juga. Sebab macam mana orang sains boleh jadi ustaz? Patutnya dia kena belajar kat Al-Azhar baru dapat ustaz. Kena belajar kat Jordan baru dapat ustaz. Tiba-tiba dia belajar kat Amerika dapat ustaz. Kan? Marahlah dia. Sekular. Jadi sumber pendidikan itu menyebabkan kita hari ini dah tak betul dah. Kesudahan itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka hanya mengambil sumbernya Al-Quran sebagai sumber pendidikan mereka, tarbiyah mereka, kehidupan mereka. Barulah mereka ni dapat jadi generasi Quran.
Jil Quran Farid. Generasi Quran yang betul kan. Jadi pada satu ketika pernah digambarkan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni dia seorang cerdik. Dia cerdik Sayyidina Umar ni. Dia tengok future, dia bukan tengok sekarang, future. Tengok future, bukan actuary science seperti tadi, actuary science. Kan? Yang kata future, tengok ekonomi, actuary science, accounting, actuary science. Dia tengok future. Jadi satu hari dia bawa lah beberapa lembaran Taurat. Taurat ni apa? Old Testament. Old Testament, Taurat ni. Old Testament. Sekarang ni panggil Old Testament. Bawa lah lembaran Taurat. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku jumpa ni lembaran Taurat. Dia seronok nak mengkaji. Dia orang mengkaji. Dia orang berfikir, mengkaji. Jadi sumber dia nak carilah pelbagai sumber kan. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku ada beberapa lembaran Taurat. Ya Rasulullah. Berilah ulasan. Minta Rasulullah ulas. Merah padam muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merah padam. Macam menunjukkan Rasulullah marah. Tapi Rasulullah tak tengking lah, tak marah lah macam kita marah. Tapi Rasulullah merah padam. Maknanya Rasulullah tahan marah. Kenapa? Sayyidina Umar ambil sesuatu yang lain daripada sumber tarbiyah. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Sekiranya Musa masih hidup bersama-sama kamu. Kalau ada Musa dalam ni, maka tidak ada pilihan lain melainkan dia mesti ikut aku, mengikut Al-Quran. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi cukup jaga dengan sumber pendidikan. Tapi kita hari ini, bila penjajah datang, dia ubah sistem pendidikan kita. Kalau dulu, bodoh-bodoh orang kampung pun, dasar belajarnya Quran. Dasar belajarnya Quran. Bodoh-bodoh orang kampung. Sebab dia tak rosak. Tetapi bila penjajah masuk, penjajah mengawal semua sekali, dia tukar sistem pendidikan. Dia tak tukar secara langsung. Dia tukar melalui orang-orang yang telah dia didik. Orang-orang yang telah dia didik, yang telah disekularkan. Pemimpin-pemimpin yang telah disekularkan. Dia tukar sistem pendidikan. Daripada yang berasas kepada agama, Al-Quran, berasas kepada iman dan Islam, tukar kepada berasaskan kepada dunia, sekular, terpisah. Maka kita belajar macam-macam. Biologi, kimia, fizik, kita belajar macam-macam. Tetapi satu pun tak sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pun tak sebut Allah. Cuba tengok buku teks, ada sebut Allah? Tak ada. Satu pun tak sebut Allah. Terpisah daripada iman, terpisah daripada Islam, terpisah daripada akhirat. Inilah kesesatan yang ada. Sumber yang kita ambil itu daripada pelbagai sumber. Ghairal Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Maka siapa-siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai din dia, kehidupan dia, pendidikan dia, ekonomi dia, sosial dia, ibadah dia, akidah dia, perjuangan dia, semua ghairal Islam, falan, Allah sekali-kali tidak akan terima. Wa huwa fil akhirah, dan pada hari akhirat dia jadi rugi dia. Hari ini kita ada PhD dalam agama. Kita ingat kita hebat, rupanya kita dah terpisah dengan ajaran-ajaran yang sebenar. Apa ajaran sebenar? Islam tidak pisahkan sains dan agama. Tidak pisahkan sains dan agama. Maka kita hari ini melihat agama yang lebih rendah daripada sains. Contoh sekarang fatwa. Kita mengambil orang-orang barat sebagai sumber rujukan kita. Orang-orang bukan Islam, yang lebih teruk lagi, Yahudi dan musuh Islam, menjadi rujukan kita dalam kita mengeluarkan fatwa. Maknanya fatwa kita lebih rendah daripada Yahudi. Lebih rendah daripada orang-orang yang kita kata tidak beriman, yang musuh Islam. Kita ikut dia, buat apa? Buat apa kita ikut dia? Itu yang sesat. Sebab tu sesat. Saya tak ada kaitan dengan fatwa mana-mana. Jangan cakap pula saya cakap fatwa mana-mana. Tak saya sebut. Ini sistem yang ada pada hari ini. Sebab tu sumber Al-Quran tidak menjadi dasar.
Tidak menjadi dasar dan kita ikut. Kita ikut sahaja. Akhirnya kita menjadi apa? Orang-orang yang mengikut ajaran sesat. Tetapi itu nampak betul. Seperti kena sihir. Seperti kena sihir. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi memberi fatwa. Apa dia fatwa Dr. Yusuf Qaradawi? Boleh tak kita merujuk kepada sains bila nak keluar fatwa? Boleh tak rujuk pada sains bila nak keluar fatwa? Boleh. Tetapi hendaklah saintis itu orang Islam. Orang yang adil. Orang Islam yang adil. Maknanya orang yang beriman, yang bertakwa. Bukan dia main cakap je. Kalau dia orang sains yang bisnes, jadi bisnes, dia kata kena ambil A, B, C. Kenapa? Ini terpaksa ambil ni. Kalau tidak mati. Padahal dia tu penipu. Dia tu musuh. Kita kaji tak dia ni latar belakang dia siapa? Bila kita cakap baca hadis, kita kaji sanad dia. Hadis ni kita kaji sungguh-sungguh. Tak nak bagi kena tipu. Padahal hadis ni, kan daif pun hadis. Kita tak katalah boleh amal dengan hadis apa? Boleh terima hadis yang palsu. Tidak. Tapi kita kaji sampai daif. Semua daif, pakat daif, tak boleh amal terus. Kan? Daif. Contoh kan. Hadis kita kaji sampai daif. Tapi sumber kita buat fatwa. Siapa rujukan kita? Rujukan kita orang bukan Islam. Kita kaji tak latar belakang dia siapa? Kita kaji tak dia ni musuh Islam ke tak? Kita kaji tak dia ni jenis-jenis orang-orang yang nak menghancurkan Islam ke tidak? Dia ni bisnes ke tak? Kalau kita melihat itu, sumber tadi itu, maka fatwa kita invalid. Sebab kita mengambil sumber ghairal Islam. Cari sumber yang Islam. Dan Islam pula, doktor tu pula, pakar tu pula, mestilah bertakwa. Mesti benar-benar beriman. Cari orang yang ini. Kalau tak ada, kena cipta. Kena bina saintis yang beriman. Kena buat. Bukannya kita main tonjol siapa-siapa nak boleh. Sebab apa? Nabi SAW amat-amat menekankan tentang sumber pendidikan, sumber hidayah. Itu Al-Quran. Tak boleh sumber lain. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menyatakan kepada kita. Dalam sirah ini dibawa suhuf Nabi Musa. Sayyidina Umar bawa suhuf Nabi Musa. Bukannya dia bawa daripada barat, bukan bawa daripada Yahudi, daripada musuh Islam, Zionis. Dia bawa suhuf Nabi Musa. Suhuf Nabi Musa. Itu pun Nabi muka merah. Nabi tegur dia. Kalau Musa ada, Musa pun ikut aku, ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi SAW. Maka di sinilah kita lihat apa berlaku pada apa berlaku pada generasi kita hari ini. Sumber panduan bagi generasi kita hari ini bercampur baur. Kita banyak tengok dekat sumber-sumber kita bukan lagi Al-Quran, bukan lagi hadis. Sumber kita macam-macam. Orang cakap ni, orang cakap tu, pakar sini, pakar sana. Pakar tak ada iman, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pakar yang tak ada iman, tidak ada nilai di sisi Allah. Sebodoh-bodoh orang kampung, dia ada iman, dia ada Al-Quran, lebih baik daripada pakar 10 PhD yang tidak ada iman, tidak ada Islam. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habis orang kampung tak ada kepakaran bahagian sains. Agak-agaknya Allah tolong tak orang beriman kalau dia tak ada kepakaran? Allah tolong tak? Agak kita tak yakin ke dengan pertolongan Allah? Innallaha ma'al mu'minin. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Allah bersama orang beriman. Agaknya kalau orang beriman nak buat keputusan salah, nak buat keputusan yang salah, syura. Di kalangan doktor-doktor Islam, kita tak ada pakar, tapi ada doktor Islam, syura. Doktor-doktor Islam yang adil, yang bertakwa, yang melihat semua sekali dengan secara adil. Maka pada ketika itu, agaknya Allah tolong tak? Allah tolong. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang buat kebaikan. Allah tolong. Tak yakin dengan Allah tolong kita kah? Nak kena rujuk juga pada musuh Islam. Ini satu sumber. Nombor satu, kita kena kembali kepada sumber Al-Quran. Hidup kita ni. Hari ni sumber kita macam-macam. Sebab tu kita tak boleh nak jadi orang yang macam mana sahabat-sahabat dahulu. Lemah kita. Lemah dalam segala hal. Sumber-sumber kita dicampur aduk daripada falsafahnya, cara berfikirnya, logiknya.
Dongeng-dongengnya daripada falsafah Amerika lah, falsafah Eropah lah, daripada Jepun lah. Kita kata Jepun negara yang bagus, teknologi dia, kita tengok dia. Nak tengok teknologi, kan? Boleh, tapi kena berhati-hati. Sebab sumber dia bukan sumber iman. Baik, itu kan, baru satu poin. Jadi banyak poin lagi, baru satu poin. Sumber. Dah 3.5. Saya lanjut sikit boleh ke? Pukul 4 Kalau tuan-tuan tu boleh tengok ni. Nombor 1 sumber. Jadi tuan-tuan nak tengok. Kita buat muhasabah pada hari ini. Nuzul Quran. Bersempena dengan nuzul Quran. Bersempena dengan nuzul Quran. And kita tengok satu hari berapa banyak kita ambil Al-Quran sebagai sumber hidup kita. Berapa banyak Al-Quran. Berapa banyak Al-Quran sumber hidup kita. Sumber rujukan kita. Kita nak makan. Adakah kita rujuk kepada Al-Quran? Apa Al-Quran kata tentang makan? Kulu washrabu wala tushrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Itu panduan Al-Quran. Tapi panduan tukang masak apa dia? Makanlah sedap-sedap. Makanlah banyak-banyak. Selagi sedap, masaklah selagi sedap. Itu panduan chef yang masak kita. Dia pun masak ni, masak tu, masak. Akhirnya membazir, banyak membazir. Allah kata, kulu washrabu. Makan, minum, wala tusrifu. Jangan membazir. Jangan berlebih-lebih. Kita ikut Al-Quran. Makan banyak. Makan halalan tayyibah. Allah perintah orang beriman, makanlah halalan tayyibah. Kita makan tak yang halal dan tayyib, bukan halal saja, tayyib. Apa maksud tayyib? Tayyib ni maknanya kan dia membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Membawa kebaikan dunia dan akhirat. Itu tayyib, tayyiban. Maknanya di dalamnya ada barakah. Dalamnya ada barakah. Halalan. Kita pergi ke pasar Ramadan. Pergi ke pasar Ramadan. Kita nak beli makanan. Wah, sedap. Tengok orang Melayu masak. Kan? Tengok orang Melayu masak. Kemudian kita pun pergi tengok kan. Tengok makanan halal, halalan thayyiban. Dia kata halalan thayyiban, halalan thayyiban. Mana thayyibnya? Halal tu halal, tapi thayyib belum tahu. Tengok tukang masak. Tukang masak sembahyang tak? Tukang masak sembahyang tak? Thayyib tak dia? Tukang masak ni kan, orang yang beriman ke orang yang bukan beriman? Sampai macam itu kita nak tengok. Kan sebenarnya ada ceritanya kan, kisah orang tak semayang ni. Kisah orang tak semayang ni Allah laknat. Orang laknat orang tak semayang ni. Kan. Alangkan orang yang sembahyang lalai pun Allah cela. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Celaka ke atas orang sembahyang yang sembahyang lalai dan sembahyang dalam keadaan kan riak. Orang sembahyang pun kena cela, apalagi tak sembahyang. Apalagi tak sembahyang. Dan tak sembahyang ni ada dua kategori. Yang pertama, ada tiga kategori. Yang pertama dia jahil, tak tahu langsung. Ini susah sangatlah. Takkan tak tahu sembahyang kan. Tak tahu sembahyang tu. Yang kedua, dia tak sembahyang sebab malas. Kan, sebab malas. Yang ini kan dia berdosa. Berdosa besar. Tak sembahyang berdosa besar Tak sembahyang ni berdosa besar, bukan dosa kecil. Yang kedua, dia tak sembahyang sebab dia kata sembahyang ni tak wajib. Yang ini kafir. Siapa yang mengatakan sembahyang tak wajib, dia kata sembahyang tak wajib, kafir dia. Sembahyang buat apa nak sembahyang? Sembahyang bukan wajib pun, kafir dia. Kan? Jadi, bila tengok orang tak sembahyang, dia tiga kemungkinan. Yang pertama memang dia jahil, tak pernah dengar langsung pasal sembahyang. Yang ini susahlah, ada, susah. Tak tahu sembahyang lain cerita. Ni tak pernah dengar tentang sembahyang. Duduk kat Malaysia ni tak pernah dengar sembahyang ni, susahlah. Okey, jadi dua je lah. Dua apa? Yang pertama sekali, tak sembahyang sebab malas. Tak sembahyang sebab malas. Bila tak sembahyang sebab malas, berdosa tak? Berdosa. Berdosa kecil ke berdosa besar? Berdosa besar. Tak sembahyang ni dosa besar.
Allah marah tak? Bukan Allah marah. Allah murka, Allah laknat ni. Silap-silap. Oh ya, billah min zalik. Jadi, dia tak sembahyang tu dosa besar. Yang kedua, dia memang tak sembahyang sebab memang dia kata sembahyang tak wajib. Sembahyang tak wajib lah. Tak apa, tak payahlah. Sembahyang tak ada apa. Tak sembahyang pun tak apa. Tak wajib. Bila kata tak wajib, kafir. Jadi kita beri makanan orang yang dilaknat oleh Allah. And halal. Halal. Tak ada babi. Tak ada apa-apa yang memabukkan. Tapi, tidak tayyib. Jadi, kita ikut tak apa yang Allah perintah dalam Quran. Kita memang belasah je tengok. Nak beli makanan tu, tengok siapa yang makan. Tapi Ustaz, kalau kita nak beli makanan yang orang yang sembahyang pun susah. Ramai tak sembahyang ini. Memanglah ramai tak sembahyang. Sebab tu, kalau boleh kita masaklah sendiri kat rumah. Isteri kita sembahyang tak? Kalau cari isteri yang tak sembahyang tu, susah lah kan. Isteri sembahyang, kita makan. Kalau isteri tak sembahyang, kita masak. Jangan bagi dia masak. Kenapa tak masak? Engkau tak sembahyang. Aku tak nak makan orang tak sembahyang. Kenapa? Kan? Kalau sembahyang pun Allah cela. Kalau tak sembahyang, silap-silap Allah laknat. Wa iyazbillah min zalik. Dan aku tak nak makan makanan kau. Kan? Jadi akhirnya isteri kena sembahyang lah. Sembahyang ni wajib. Fardu sembahyang ni. Sebab dia berfardu kan. Masak sendiri. Bagus. Masak sendiri. Baik. Yang pertama sekali, kita nak tengok sini tentang sumber. Yang kedua, kita nak tengok tentang macam mana cara mereka menerima. Macam mana sahabat-sahabat menerima Quran? Yang pertama, fokus di sumber. Kita hari ni nak dapat nasihat, nak dapat panduan, nak dapat hidayah, nak dapat apa-apa sahaja, nasihat sebagainya, rujuk Quran. Tengok Quran. Sebab tu kita tanya orang yang tahu tentang Quran ni. Mungkin kita tak belajar Quran. Mungkin kita lemah dalam Quran, baca pun tak pandai. Tak apa. Tak pandai baca, belajar. Tak faham, belajar. Tanya. Tak apa. Sebab kita duduk dalam zaman jahiliah ni, zaman Dajjal menguasai. Memang ramai tak akan faham Quran. Memang disuruh macam tu. Kita kalau anak kita tak dapat SPM A, marah kita. Anak kita hantar tuition. Tapi anak tidak boleh menguasai Al-Quran. Tidak boleh menghayat Al-Quran. Kita tak kisah. Ini kita duduk dalam zaman Dajjal. Zaman jahiliah. Tak apalah. Tapi sebut sini, jangan kita buat pula. Kita cuba baiki. Baik. Cara penerimaan Al-Quran juga berbeza. Zaman Nabi dulu dengan zaman sekarang, akhir kita ni, zaman kita ni, berbeza. Antara perkara yang penting berkenaan dengan generasi Al-Quran ialah cara menerima Al-Quran itu berbeza di antara kita dengan mereka, generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila macam mana cara mereka menerima? Cara mereka menerima Al-Quran bila mereka dengar Al-Quran. Bila Allah SWT keluarkan wahyukan Al-Quran. Contohnya apa? Ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan orang sebelum ni kan. Jadi bila sahabat dengar ayat ni, sahabat terus nak buat. Nak kena puasa lah. Nak kena puasa lah. Macam mana nak puasa? Terus buat. Terus buat. Jadi, bila Allah turunkan wahyu, sahabat dengar, terus buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah kan? Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. Sahabat-sahabat pun nak melaksanakan ayat Allah tu. Macam mana? Maka dia buang keangkuhan dia. Dibuang ketinggian dia, rasa tinggi daripada orang lain. Dia buang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika dilihat oleh sahabat-sahabat, dia angkat air, angkat tempayan air. Sedangkan kerja itu kerja hamba dia ataupun pembantu dia. Kerja pembantu dia. Dia angkat air daripada pergi hantar balik ke rumah. Pergi balik.
Maka sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, wahai ketua kepada orang beriman. Kenapa angkat ni kan kerja orang lain. Kamu ada kerja lain, nak kena mengurus negara, nak urus negara. Apa kata Omar? Omar kata apa? Ketika aku melihat pembantu aku angkat air daripada telaga balik rumah, terlintas dalam hati aku lebih baik daripada dia. Kerja aku ni mentadbir negara, kerja dia angkat air, bersih rumah, tolong rumah, pembantu rumah. Aku lebih baik daripada dia. Aku terasa, bukan cakap pun, terasa je. Maka aku terus minta dia letak air tu, aku yang buat. Daripada mana dia nak amalkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia amalkan ayat ni. Segala puji milik Allah. Segala ketinggian milik Allah. Segala kehebatan milik Allah. Aku ni hamba. Aku ni hanyalah merupakan seorang hamba Allah. Tidak ada apa-apa. Segala yang ada pada aku, Allah yang bagi. Rezeki Allah bagi. Nyawa Allah bagi. Kesihatan Allah bagi. Kenapa aku nak rasa lebih baik daripada orang lain? Sahabat amal. Sahabat amal. Walaupun Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama, dia dah rasa diri dia rendah diri pada Allah. Aku tak layak untuk merasakan diri aku lebih baik daripada pembantu aku. Kenapa? Kerana Allah yang, hanya Allah saja. Hanya Allah. Alhamdulillah, segala puji. Hanya Allah sahaja pujian. Tiba-tiba kita puji diri kita. Kita puji diri kita. Aku ni lebih baik daripada dia. Kita rasa ujub kan? Puji diri kita. Maka berdosa tak? Berdosa. Syirik. Ini sahabat-sahabat, hidup dia berdasarkan Al-Quran. Bila dia baca, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca, segala pujian hanya milik Allah. Maka dia rasa diri dia lebih tinggi sikit. Dia terus hina diri dia. Dia ambil air, angkat. Ini Umar bin Khattab. Jadi sebab itulah kita lihat generasi sahabat dahulu. Apabila mereka membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran untuk amal. Untuk dilaksanakan. Bukan untuk dia baca-baca dapat pahala banyak. Pahala banyak ni memang Allah bagi pahala banyak. Allah bagi. Allah tak lokek macam kita. Allah tak bakhil macam kita. Kita yang lokek, yang bakhil, yang berkira. Allah tak berkira dengan kita. Jadi tak perlu risau pasal pahala. Pahala Allah akan bagi. Kita buat sahaja dalam rangka nak jadi hamba Allah. Jadi hari ni kita baca Quran sebab ada pahala. Sebab tu nak kena khatam banyak kali dalam bulan Ramadan. Kenapa? Banyak pahala. Tapi satu ayat pun kita tidak tadabbur. Tidak menghayati. Sedangkan para sahabat dahulu, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, maksud mereka membaca Al-Quran ialah untuk terus melaksanakan apa perintah Allah. Jadi bila dia mendekati Al-Quran, dibaca Quran, apa perintah Allah ni? Apa perintah Allah ni? Bila Allah kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama, ataupun ayat kedua suratul Baqarah. Maka, segala puji hanya milik Allah. Maka dia pun rendah diri dia. Benar ya sadaqallah. Benar ya Allah. Aku ni hamba. Rasa rendah diri. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tak rasa rendah diri. Kita baca Fatihah, kita tak rasa rendah diri. Kita tak rasa kita yang jadi hamba. Kita ni ada kekurangan, kita ni dhaif, kita ni hina. Kita tak rasa. Kita rasa kita ni ada darjat, kita ada pangkat. Kita rasa kita ni agung, sultan. Kita rasa kita ni menteri. Kita rasa kita ni orang besar. VVIP. Kita ni VIP, VVIP. Kita rasa. Kita baca Alhamdulillah, tak rasa. Kita letakkan Allah kat mana tu? Tapi sahabat-sahabat Nabi SAW, bila membaca, dia rasa. Bila kata Alhamdulillah Alamin tu, dia rasa rendah diri. Dia rasa rendah diri. Sebab apa? Dia membaca Al-Quran dalam rangka untuk melaksanakan Al-Quran. Nak buat. Bila Allah kata, hanya milik dia saja pujian. Maka dia mengendahkan diri. Ya Allah, benar ya Allah. Aku hamba engkau ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Allah yang Maha Pemurah. Allah dia rendah diri dia. Dia kata, ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, rahmatlah aku, ya Allah. Bila baca Ar-Rahman Ar-Rahim tu, kan, dia rasa hati dia rendah sangat ke Allah. Ya Allah, aku banyak salah, aku banyak dosa, aku banyak benda yang aib, aku banyak benda yang hina. Ya Allah, rahmatlah aku, ya Allah. Kasihlah aku, ya Allah. Pemurahlah pada aku, ya Allah. Ini perasaan dia. Dia tak sombong, tak takbur. Maliki yaumiddin. Dialah pemilik hari tersebut. Hari agama, hari akhirat. Dialah raja. Dialah pemilik. Kita pun baca tu. Ya Allah, macam manalah agaknya aku ke akhirat. Lagi rendah diri kita. Dekat dunia ni pun kita tak tahu lagi. Ke akhirat, lagi rendah diri kita. Maliki yaumiddin. Lagi rasa rendah diri. Lagi kita rasa, ya Allah, dosa aku. Ya Allah, lalai aku. Ya Allah, cuai aku. Dia pun rendah diri. Ini sahabat dia mengamalkan ayat Quran. Dia bukan sekadar baca aja. Dia bukan tengok huruf, ayat hukum saja. Ayat hukum tak banyak. Yang banyak ayat bersangkut dengan akidah. Jadi, dasar sahabat-sahabat mendekati Al-Quran sebagai sumber jadilah untuk nak buat. Macam mana nak buat? Macam mana nak rasa? Apa sepatutnya kita merasai? Itu yang sebenarnya. Dan inilah faktor utama. Faktor utama. Generasi Al-Quran dahulu mendapat belajar. Jadi bukan kita baca Quran untuk supaya dapat ilmu. Dapat pandai, dapat taranum. Kita boleh dapat apa ni kita kata perkara yang luar biasa, halau jin. Baca Quran nak halau jin. Baca Quran nak kebal. Jadi benda tu Allah mungkin tak dapat, Allah bagi. Tapi bukan itu. Dasar baca Quran supaya kita boleh dapat amal, dapat ikut. Daripada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita kata, ya Allah, bermula dengan nama Allah. Maka Allah akan kata apa? Kamu nak mulakan apa-apa? Mulakan dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baru boleh nak amalkan Bismillah. Mula sesuatu mesti dengan nama Allah. Ulama urai pula lagi. Ba tu, kenapa Bismillah, kenapa ba? Ada hurai panjang lagi. Nak kira huraian tu, tafsir tu panjang lah. Tapi, mula dengan nama Allah. Maka kita pun nak amalkan Bismillah. Dalam Al-Quran, nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat tadi, Bismillah ayat pertama. Nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat kerja, Bismillah. Kita mengamalkan ayat Quran. Baru kita mengamalkan ayat Quran. Ini saya tak sebut yang lain ni. Kita sebut mukadimah ni. Mukadimah Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah bermula. So kita mulakan semua dengan nama Allah. Barulah kita menghayati Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat dulu faham macam tu. Sebab tu dia sentiasa baca Bismillah. Sentiasa berzikir. Rendah diri. Kenapa? Mereka dapat daripada Al-Quran. Kita hari ni belajar Quran. Sampai PhD Al-Quran. Tapi tak faham maksud Bismillahirrahmanirrahim. Bukan makna maksud Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan? Setiap sesuatu yang kita nak mulakan dengan nama Allah. Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mulakan sesuatu dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. PhD bahagian Quran. Tapi tidak baca Bismillah masa nak makan. Tak Bismillah masa nak pakai baju. Tak baca Bismillah. Tidak memulakan dengan tawaduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak tawaduk. Gunakan pula PhD dia untuk nak kata orang, rendahkan orang. Ini saya sebut orang yang ada ilmu. Yang tak ada ilmu, lagi teruk. Ini zaman kita. Sebab Al-Quran tidak dihayati. Al-Quran tidak dihayati. Jadi sebab tu kita semua, besok Dajjal datang, habis kita. Kita kena patah balik kepada Al-Quran. Kena patah balik pada Al-Quran. Jadi, bukan sebagai pengelipur lara. Bahan untuk kita mengkaji dan sebagainya. Walaupun semua tu ada. Memang ada. Ada cerita, ada sirah, ada sains. Dalam Quran ada sains, memang ada. Tapi bukan itu sebenarnya. Yang mula-mula, macam mana nak mengamalkan perintah Allah. Jadi sebab itulah, kita tengok sini, kita tengok. Sebab itulah Al-Quran membongkar isi hati manusia. Jadi bila kita baca dengan tujuan nak melaksanakan tu, maka Al-Quran
Dia masuk dalam hati dan kemudian dia membongkar. Dia menyusun semula isi hati manusia. Maka manusia itu pun menggambarkan urusan hidup. Maka bila dia tengok hidup dia, bila baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Dia teringat. Dia teringat. Apa dia teringat? Sifat ujub dia, sifat takbur dia, sombong dia, riak dia teringat. Sifat-sifat jahat ada kat dia. Dia pun rendah hati. Dia pun tawaduk pada Allah. Dia pun baiki diri dia. Maka Al-Quran membongkar hidup dia, isi hati dia. Dan menggambarkan hidup yang sedang dia hadapi. Dan menggariskan program kerja. Dia pun buat balik. Betul balik semula. Betul balik semula. Ya. Memperbetulkan kesilapan dalam perasaan. Kesilapan dalam perjalanan hidup. Agar sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Al-Quran jadi sumber tarbiyah. Bila kita mendekatinya dalam rangka nak mengamalkan, melaksanakan, baru jadi sumber tarbiyah. Kalau kita tak jadi, kita baca sampai khatam. Bila kita habis, bila jumpa hari raya, apa khabar? Alhamdulillah sihat, sihat. Selamat hari raya lah, Aidil Fitri. Yang mulia ni, yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Macam mana Ramadan? Alhamdulillah, saya Ramadan pada tahun ni, saya boleh khatam 10 kali. 10 kali setiap 3 hari khatam. 10 kali khatam. 10 kali. 10 kali saya khatam. Alhamdulillah. Dapat 10 kali. Kan? Lepas tu tanya kat dia satu soalan. Kan? Daripada 10 kali khatam tu, ayat mana yang paling menyentuh? Ayat mana yang paling menyentuh hati? Yang menyebabkan kita ni terdiam, menangis, berfikir, berubah, menjadi manusia yang bertakwa. Yang mana satu ayat tadi? Ada tak? Saya tak sempat nak tengok makna, tak sempat. Tak sempat nak tengok dia punya tafsir, tak sempat sebab dah baca 3 hari khatam. Contohnya kan. 3 hari khatam kan. Contohlah. Ya, jadi tak sempat saya nak tengok. Nak tengok makna-makna tak sempat. Tak ada satu pun daripada ayat Al-Quran yang dibaca memberi kesan dalam hidup dia. Kenapa? Kerana dia tidak tadabbur. Dia tidak melihat. Sebab tu, para ulama kita menghurai apa yang digambarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi? Kami ini orang yang telah menerima iman dulu sebelum Quran. Al-iman qabla al-Quran. Kami menerima iman. Kami beriman kepada Allah dulu sebelum Quran. Kita hari ini ambil Quran. Macam bisnes. Kita melayan Al-Quran seperti kita melayan bisnes kita. Nak untung. Macam mana nak untung? Kita upah orang. Kan? 40 orang upah mata rumah. Anak-anak tahfiz kita panggil baca Quran bagi khatam. 40 khatam kita kata dapat pahala. Sebab kita bagi dia duit, kita dapat pahala. Business style. Kita tak nak baca, kita suruh orang baca. Dia baca, saya bagi dia duit, saya bagi dia upah. Maka dia baca, dia dapat pahala. Tapi saya pun dapat pahala. Allah Maha Pemurah. Allah bagi pahala tak? Bagi pahala. Tapi apa yang Allah beri, Wallahualam. Allah bagi pahala. Tapi kita dapat tak pengajaran Al-Quran? Kita dapat tak macam mana sahabat-sahabat dulu dapat Al-Quran? Dapat tak? Tak dapat. Sebab kita baca pun tak, upah je. Kita kira pahala ni macam duit. Boleh bisnes, boleh upah. Bayar. Kita tak baca pun Quran. Itu bagi businessman. Kalau kita yang mak ayah ni pula, kita suruh anak-anak baca. Anak-anak hantar tahfiz semua. Semua anak-anak pergi tahfiz. Madrasah tahfiz semua pergi. Anak-anak hafal Quran. Kita, sikit pun kita tak hafal. Sikit pun kita tak hafal. Dia kata, bila anak-anak hafal Quran, besok saya pun dapat saham. Saya pun dapat saham. Betul lah dapat saham. Betul. Saya dapat pahala. Betul dapat pahala. InsyaAllah. Dapat mahkota. Betul dapat mahkota. InsyaAllah. Darjat naik daripada satu syurga ke syurga yang tinggi lagi. Dengan sebab anak amal baca Quran, baca amal Quran. Betul. InsyaAllah. Tapi kita dapat tak pengajaran dekat dunia ni? Dapat tak tarbiyah kat dunia ni?
Tak dapat. Dan bila tak dapat, silap-silap. Dajjal datang, kita ikut Dajjal pula. Sesat. Anak-anak masuk syurga. Kita kena bakar dulu dalam neraka. Habis bila dosa kita, baru Allah masukkan syurga. Jadi kita ingat bila kita hantar anak ke tahfiz, selesai dah. Selesai. Tak selesai. Kita sendiri kena baca Quran. Anak-anak tu dia punya. Alhamdulillah. Kita bagi dia Quran, pendedahan bukan macam kita. Kita ni belajar sekular. Daripada awal belajar sekular. Baru dah dekat mati, baru kita dekat Quran. Tapi anak-anak kita dari kecil dah kita dah ajar dia Quran. Alhamdulillah. Dia akan membesar sebagai seorang yang terbaik, yang saleh, salehah. Yang dekat dengan Al-Quran. Hidup bersama Quran. Alhamdulillah. Tapi kita, Dajjal datang macam mana? Selamat tak kita? Belum tahu selamat. Mungkin kita akan tersesat. Uyazubillah min zalik. Mungkin dosa kita. Macam mana kita nak buang dosa kita? Quran pun kita tidak amalkan. Maka jadi bahan bakar api neraka. Wa iyazubillah min zalik. Kita doa supaya Allah jauhkan. Jadi disebut kat sini, sahabat-sahabat terikat dengan Al-Quran. Jadi apabila mereka membaca, mereka melihat diri mereka, kehidupan mereka, maka Al-Quran membongkar apa yang ada dalam hati mereka. Dibaca, Allah sentuh hati mereka dengan Al-Quran tadi. Sehingga mereka pun perlahan-lahan melihat kesilapan mereka, kesalahan mereka, membetulkan kesilapan mereka, membetulkan perasaan mereka, membetulkan perjalanan hidup mereka. Dan kemudian akhirnya mereka merasai dua benda. Dengan Al-Quran, dua benda dirasa. Siapa yang duduk dalam tarbiyah Quran, dua benda sekurang-kurangnya lah dirasa. Yang pertama, mereka merasa bahawa mereka sentiasa terikat dengan Allah. Sentiasa terikat dengan Allah. Yang kedua, mereka merasakan bahawa mereka sedang hidup di bawah pengawasan Allah. Bila dibaca Quran tu, kan, Allah sedang mengawasi dia. Allah bagi hidayah pada dia. Bagi Al-Quran dibaca, bagi petunjuk, bagi nasihat, bagi panduan. Maka dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Maka dia sentiasa berada dalam takarub kepada Allah. Takarub. Maka dia menjadilah orang yang muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang muqarrabin. Orang dekat dengan Allah. Kenapa? Dengan Quran. Macam mana Quran boleh menjadikan seorang itu al-muqarrabin? Sebab yang pertama sekali, dia terikat dengan Allah. Bila baca Quran, dia ikut apa yang dia baca tadi, maka dia rasa dia terikat dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia rasa Allah sedang mengawasi dia. Ar-Raqib, Allah mengawasi dia. Maka dia pun sentiasa takarub pada Allah, mendekati Allah. Ini sahabat-sahabat dulu macam tu. Kita macam mana? Kita baca Quran, apa yang kita rasa? Tak rasa apa-apa. Ngantuk adalah. Penat adalah. Kita tak rasa pun Allah sedang perhati kita. Tak rasa pun sayang kat Allah. Tak rasa. Kenapa? Sebab pendekatan kita bukan untuk laksanakan Al-Quran tu. Pendekatan kita nak dapat pahala. Pendekatan kita nak dapat ganjaran. Pendekatan kita nak dapat ilmu. Nak baca tengok nahu, nak dapat ilmu. Nak baca suara sedap. Suara kita baca, taranum kita sedap. Itu pendekatan kita. Supaya tajwid kita betul. Bukan nak laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Maka dia tidak jadi sumber pendidikan kita. Sumber pendidikan kita, bila buka TV, itulah yang kita ikut. Bila TV, tengok movie, itu yang kita ikut. Itu sumber pendidikan kita. Bukan Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Jauhnya kita daripada Allah. Macam mana nak selamat bila Dajjal datang? Tuan-tuan, yang perempuan yang percaya Allah, apabila mereka mengambil perkara itu, maka mereka pun mendapat jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dua benda yang besar. Yang pertama, hari ini Quran sumber dia, sumber hidup kita ni Quran. Yang kedua, kita dekat Quran untuk laksanakan. InsyaAllah esok, kalau sempat esok saya buat sekejap lah kot. Hari Sabtu. Cuba tengok, kalau ada kita akan buat sambungan. Sebab tajuk ni penting. Penting sangat. Terutama sekarang lah sebab sempena dengan nuzul Quran ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan, bagi mereka yang datang lewat, bukan datang lewat, yang masuk lewat, yang dulu mula-mula tadi, tengoklah balik supaya kita faham kuliah ni insyaAllah. Terlalu penting tuan-tuan. Saya rasa sangat. Saya nak simpulkan macam ni lah. Pakai mukadimah. Di akhir zaman, mereka yang selamat
diselamatkan oleh Allah, yang mendapat rahmat Allah, yang tidak sesat ialah mereka yang hidup bersama Quran. Jadi Al-Quran ni kan sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting. Lebih penting daripada makan dan minum. Lebih penting daripada kan pekerjaan kita. Ada orang sampai berhenti kerja sebab tak boleh baca Quran. Dia nak baca Quran, bos dia tak bagi. Nak baca Quran, bos tak bagi. Kamu ni aku bagi kau gaji supaya kau buat kerja, bukan suruh baca Quran. Tuan, saya buat kerja sampai saya baca Quran. Dia dah hafal. Contohnya dia hafal surah Fatihah, Al-Ikhlas, dia baca. Kan? Baca. Bos tak suka dengar Quran daripada mulut dia. Dia baca pun bukan kuat sangat, pelan-pelan aja. Bos tak suka, dia berhenti. Aku kerja sini, aku tak boleh baca Quran. Bukan aku mengganggu kerja. Kerja masih buat lagi. Dia type, dia apa semua. Tapi, zikir dia Quran. Bos tak suka. Dia berhenti. Ada orang berhenti sebab Quran terhalang. Kita hari ni, kan, kita bukan Quran terhalang. Dan kita tinggalkan Quran. Jadi kita kena betulkan balik, insyaAllah. Kita lah, kita jangan cakap orang lain, cakap diri sendiri. Diri saya sendiri. Diri tuan-tuan, kita sama-sama muhasabah. Jadi mudah-mudahan Allah fahamkan kita pada hari ini bahawa Al-Quran adalah kehidupan kita. Al-Quran adalah akhlak kita. Al-Quran sesuatu yang menjadi kekuatan, sumber kekuatan, mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Allah bagi Quran pada kita. Bukan pada Nabi sahaja. Bukan pada sahabat sahaja. Allah bagi Quran pada kita. Jadi hari ini Allah bagi kita makanan. Kalau jiran kita bagi makanan, kan, tiba-tiba kita tolak, kita buang. Kita letak tepi-tepi jauh-jauh. Dan dia tengok. Dia tengok. Apa perasaan dia. Tentulah dia rasa kesal. Silap-silap dia marah. Allah bagi Quran pada kita. Kita letak tepi-tepi, hujung-hujung. Baca masa betul-betul lapang ataupun masa dah tak boleh buat apa-apa, baru baca. Tuan-tuan, bacalah Quran. Cuba habiskan. Tak habis, tak apa. Tetapi tadabbur. InsyaAllah supaya kita boleh melaksanakan dia. Jadi itulah insyaAllah. InsyaAllah, saya rasa mungkin kalau tak ada apa, saya tengok jadual saya, mungkin saya boleh sambung besok. Tentang macam mana kita nak menjadi generasi Al-Quran di akhir zaman. Menjadi generasi Al-Quran di akhir zaman. Supaya kita dapat benar-benar selamat insyaAllah. Di dunia dan di akhirat. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, mari sama-sama kita membaca doa rabithah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاتق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا نعم المجيب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا يا الله من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبr. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkanlah kuliah kita pada hari ini, insya-Allah. Doalah, insya-Allah kita sambung esok mungkin waktu duha ataupun waktu tengah hari, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.